A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Tuhan Yang Maha Besar, karena dengan izinnya kita warga sekolah pada hari ini dapat menyempurnakan majlis pelancaran Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah pada tahun 2021 dengan norma baharu. Bagaimana yang kita sedia maklum, bulan Februari setiap tahun diisytiharkan sebagai bulan anti dadah. Ini menunjukkan negara kita amat komited untuk memerangi musuh nombor satu, hinggalah negara kita mencapai sasaran Malaysia bebas dadah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, menurut Kamus Dewan, dadah ditakrifkan sebagai ubat-ubatan. Sememangnya ubat adalah dadah, tetapi dadah yang digunakan dalam dos yang terkawal. Dadah juga terbahagi kepada beberapa jenis. Contohnya morfin, heroin, kokain, syabu, ganja, dan banyak lagi. Kesan dadah juga berbeza-beza bergantung kepada dos dan cara pengambilan. Ada yang muntah-muntah, ada yang badannya menggeletar dan boleh membawa kematian. Bagi murid-murid pula, antara tanda awal yang boleh dikesan jika terlibat dengan dadah ialah kerap ponting sekolah. Datang sekolah pada hari-hari tertentu sahaja. Prestasi akademik merosot dengan mendadak. Matanya merah, sering mengantuk di dalam kelas. Murid-murid yang dikasihi, jika anak-anak murid tidak mahu terlibat dengan dadah, jauhilah dahulu rokok, kerana bermula dengan rokoklah murid-murid akan terlibat dengan dadah. Ingatlah, dadah sekali dicuba, deritanya akan ditanggung seumur hidup. Apabila terlibat dengan dadah, pelbagai masalah sosial akan timbul. Mula-mula, murid akan membohongi ibu bapa, mencuri wang dan mendapatkan bekalan dadah. Dan jika tidak mendapat apa yang diinginkan, tidak mustahil murid sanggup membunuh asalkan hajat dapat dipenuhi. Banyak kisah teladan yang boleh dipaparkan, sama ada dalam drama-drama ataupun berita-berita dalam akhbar, untuk kita contohi agar kita dapat menghindari dari penyalahgunaan dadah. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah telah merangka aktiviti untuk memberi kesedaran kepada murid-murid tentang bahaya dadah. Sertailah pertandingan kuis, mewarna poster, melukis kartun, white challenge, dan video kreatif peringkat sekolah yang diadakan secara atas talian. Akhir kata, pihak sekolah akan terus berusaha untuk membendung masalah dadah ini hingga ke akar umbi dengan melibatkan semua agensi. Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan pelancaran Minggu Pendidikan
pencegahan dadah peringkat sekolah 2021. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izinnya jua kita warga sekolah pada hari ini dapat bersama-sama melibatkan diri dalam majlis pelancaran Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah pada tahun 2021 ini dalam keadaan norma baharu. Setiap tahun pada bulan Februari diisytiharkan sebagai bulan anti dadah kebangsaan. Negara kita amat komited untuk memerangi dadah yang merupakan musuh utama di negara. Penyalahgunaan dadah bukan perkara baru di dunia ini dan masalah ini telah berlaku sejak ratusan tahun lalu. Seperti anda semua sedia maklum, banyak kesan bahaya yang boleh memudaratkan diri jika melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. Kesan yang memudaratkan ini dapat menjejaskan pembelajaran murid-murid kerana kesan dadah menghayalkan dan membuat seseorang hilang kawalan diri. Oleh yang demikian, saya berharap agar murid-murid sekalian tidak sesekali ingin mencuba atau melibatkan diri dalam kancah dadah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sempena bulan pendidikan pencegahan dadah peringkat sekolah, saya mengalu-alukan dan berharap agar murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Raya untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Rebutlah peluang yang ada untuk menunjukkan bakat dan pengetahuan anda terhadap penyalahgunaan dadah. Akhir kata, pihak sekolah akan terus berusaha membendung masalah penyalahgunaan dadah agar murid-murid tidak terjebak dalam aktiviti yang negatif ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perutusan Ketua Pengarah AADK sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Lebih baik cegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan seharian kita. Negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Pengalaman norma baharu dalam membentung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah.
Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sasiah dan pembangunan jati diri, kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di dalam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti co-kurikulum bagi mengelak terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor perlindungan seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan "Lebih baik cegah" ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah. Seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini merupakan aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sepenuhnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya Minggu Anti Dadah pada tahun ni, saya rasa banyak program yang boleh dijalankan di peringkat sekolah, terutama bagi murid-murid perdana. Kerana murid-murid ini lebih memahami. Untuk murid-murid pendidikan khas, memadailah untuk mengetahui apa itu bahayanya dadah. Jadi dengan adanya Minggu Anti Dadah ni, sekurang-kurangnya ilmu tu dapat disampaikan dan murid adalah pengetahuan sedikit sebanyak tentang dadah walaupun mereka di bawah umur 12 tahun. Sekurang-kurangnya mereka menghindari diri daripada merokok yang mula punca segala-galanya. Bagi saya minggu ni sangat bagus dan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang menjadikan Minggu Anti Dadah pada tahun ini. Sekian, terima kasih.